اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 41. Muka surat 41, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mazhab Ahlus Sunnah pertengahan antara mazhab Jabariyah dan mazhab Qadariyah. Mana pertengahan? Iaitu manusia usaha. Mana manusia ada ikhtiar dan usaha, dan Allah yang menjadikan. Usaha manusia tidak bekas sama sekali. Itu pertengahan. Yang mana Jabariyah tidak berpegang manusia ada usaha. Qadariyah berpegang manusia ada usaha serta memberi bekas sendiri. Itu kata Ahli Sunnah pertengahan. Ahli Sunnah berpegang manusia ada usaha, ikhtiar dan usaha kasbun. Tetapi ikhtiar usaha manusia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah yang memberi bekas, yang menjadikan. Jabariyah yang terundur langsung tidak berpegang manusia ada usaha. Tak ada. Qadariyah pula dia telajak berpegang manusia ada usaha serta manusia sendirilah yang menjadikan usaha tadi tu, yang menghasilkan usaha manusia. Itu telajak. Qadariyahnya terundur, Ahli Sunnahnya pertengahan. Hak pertengahan ni lah nak kena parking molek, nak kena letak molek, jangan terundur, jangan telajak. Jangan terundur, jangan telajak. Nak letak molek tengah tu, pertengahan tu, kena faham molek ni. Ahli Sunnah wal Jamaahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana. Ni kena amati molek lah. Kita pula sekarang ni kira-kira juga penghujung dah lah bicara berkaitan dengan beriman dengan Allah dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bawah tu kita masuk kepada pembicaraan sifat-sifat Rasul. Jadi habislah di sini ni pembicaraan berkaitan dengan beriman dengan Allah dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman dengan qada dan qadar Allah sebenarnya sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan qudrah, yang menjadikan segala-gala. Jadi kira-kiranya beriman dengan qada dan qadar masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi habislah bicara kita kira-kira nak masuk kepada bicara Rasul, selesai. Masuk bicara malaikat, kemudian masuk bicara kitab, masuk bicara sebelum daripada kematian, bicara mati, bicara barzah, bicara bangkit, bicara mahsyar, bicara hisab, mizan, syafaah,
Bicara telaga haud, tiang sirat, bicara syurga dan neraka, habis kita pati paridah. Gitu. Jadi sekarang ni kita ambil molek ni. Lepas tu saya tulis di whiteboard tu, banyak perkara juga tu. Jadi kira-kira hari ni macam minggu lepas dan minggu terdahulu hanya baca satu kitab sahajalah. Mungkin tak sempat kita nak ambil 2 kitab. Kemudian hari ni kita start 95 minit, maka 10.30 tak boleh berhenti lagi lah. Kurang-kurang 10.35. Dah. Ini tulis di whiteboard, atur balik tempat puan jauh sangat tu tak nampak pula nanti. Mana kalau boleh buat catatan sendirilah. Hak boleh buat catatan sendiri, sebab ni hanya catatan umum kasar sahaja. Nak ambil catatan ni semata-mata tak boleh lah. Sebab tu macam hak minggu lepas habis je tu padam. Nanti orang nak baca tak boleh baca sendiri. Sebab catatan hanya ringkas sahaja. Dia kena belajar. Jadi hak minggu lepas kan habis padam. Takut jadi tak faham. Tak faham tak apa, takut jadi salah faham kod lain pula. Jadi nak letak molek ni, ahli sunnah macam mana, Qadariyah Jabariyah pun kita kena kenal molek. Sebab nak letak kita tu letak hak akidah yang sebenar. Walaupun ada timbul orang sekarang Qadariyah Jabariyah tak perlu dah kamu duk bahas-bahas. Sebab Qadariyah Jabariyah tak ada dah. Kenapa kata tak ada? Kenapa kata tak ada Qadariyah Jabariyah? Ini orang yang tidak kenal pun manakah akidah Qadariyah, manakah akidah Jabariyah. Mudah-mudahan dikenallah mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita nak kenal betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Qadariyah Jabariyah pun nak kena kenal juga. Barulah sahih kita kenal inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seumpama ni terundur ni Jabariyah. Seumpama ni telajak dah ni Qadariyah, biar jelas pada ni. Jadi hak Ahlussunnah pun kena jelas, Jabariyah Qadariyah pun nak kena jelas. Sebab adilah kita nak letak molek, nak pakai molek dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga orang dia taklah menolak pembicaraan Ahlussunnah Qadariyah Jabariyah, tapi tak mihera juga, hanya pandai sebut perkataan sahaja. Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah, Qadariyah. Macam mana pegangan Ahlussunnah wal Jamaah? Qadariyahnya, Jabariyahnya macam mana? Qadariyahnya macam mana? Oh, tak tahu juga itunya. Ada kat pesen tu. Ni kita ambil molek ni, hak pembicaraan berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang pertengahan, Jabariyah yang terundur, Qadariyah yang telajak. Jabariyah ni fasik lagi mubtadi', tidak ada ulama menghukumkan kafir. Qadariyah ni khilaf ulama, pandangan muktamad masih lagi tidak dihukumkan kafir, tapi fasik berdosa besar, mubtadi' pegangan yang bid'ah. Bid'ah pegangan ni bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Sebab ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni dia payah nak menghukumkan kafir, melainkan hak tak boleh nak elok dah. Hak tak boleh nak elok dah, barulah dihukumkan kafir ijma' ulama. Maknanya selagi boleh letak dia tu sebagai masih lagi orang beriman, letaklah tak kafir, tapi fasik lagi mubtadi'. Tu hak Qadariyah kita akan bicara nanti. Jadi Ahlussunnah Qadariyah kita bicara dah minggu lepas, bicara dah ni. Ini ulangan balik tu, dan ada yang saya tulis tu hak ada dah minggu lepas. Hak saya tulis tu. Jadi mazhab Ahlussunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Mana pertengahan? Iaitu manusia usaha rekah je. Manusia ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang. Manusia ada ikhtiar dan usaha. Walaupun ikhtiar usaha manusia hanyalah majazi, letak sahaja. Hakikinya tidak ada. Hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menjadi. Mana Allah yang bekah, bukan itu usaha yang bekah. Qadariyahnya berpegang hamba ada itu usaha. Bila hamba ada itu usaha itu usaha hamba tu hakiki, sebenar-benar.
Dan ikhtiar hamba yang hakiki itulah yang memberi bekah, yang menjadikan perkara yang dia ikhtiar, perkara yang diusahakan. Itu qadariyah. Ialah ahli sunnah yang pertengahan ni yang keluar antara darah, iaitu Jabariyah, dan tahi, iaitu Mu'tazilah. Ni qadariyah ni. Jadi darah ni comel lagi, tak berat sangat. Qadariyah ni tahi. Sebab apa? Khilaf pada kafir. Jabariyah ni hakikinya betul. Hakikinya betul Jabariyah ni. Maka Jabariyah dia letak darah je. Qadariyah dia letak tahi. Tahi lah tu. Ta, alif, ha, ya, hamzah. Bukan tahi. Tahi. Baca ejaan kitab tu tengok kan ni. Tulisan Umi tak? Tahi gitu tak? Tak ada K. T-A-H-I-K tak ada. Ni dah ni. Ni bukan bahasa Terengganu ni. Sebab ejaan kitab Fatih Faridah ni ta, alif, ha, ya, hamzah. Baca mana? Tahi lah. Bukan cakap Terengganu. Ingat kita cakap Terengganu tu. Dan tahi ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah qadariyah. Tahi benar. Hal keadaannya mazhab ahli sunnah susu yang bersih. Sebab susu yang bersih ni keluar antara darah dan juga tahi. Ni buat bandingan. Tapi kenapa Jabariyah dia darah? Sebab Jabariyah ni taklah seberat Qadariyah. Qadariyah tu diumpamakan dengan tahi. Mana kalau kata Jabariyah terundur, Qadariyah jadi telajak. Qadariyah khilaf ulama, masih lagi dihukumkan beriman ataupun sudah dihukumkan kafir. Mana kita sebut sebagai khilaf pada kafir. Ni gitu. Khilaf pada kafir. Mana kalau tak letak hukum kafir pada muktamad pun fasik, dosa besar, lagi mubtadi', pegangan yang bid'ah. Ni kita ingat baiklah, saya sebut ulang-ulang. Dosa besar ni bab pegangan Mu'tazilah, dosa besar. Orang berjudi minarak, dosa besar. Orang riak, ujud, takabur, dosa besar. Tapi tak sama level dia. Sebab dosa besar akidah ni sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa besar orang berjudi, orang minarak, bahkan orang berzina sekalipun. Dosa besar yang keji tu besar lagi dosa besar pegangan Mu'tazilah. Riak, wujud, takabur dosa besar, tapi besar lagi dosa besar hak pegang Mu'tazilah yang khilaf pada kafir, yang ada ulama ubur kafir tu. Kemudian dosa besar orang berjudi, minarak, berzina ni dicatatkan di saat mereka berjudi, minarak, berzina. Dan mereka berjudi, minum arak, berzina bukan sepanjang masa. Adapun dosa besar pegangan Mu'tazilah ni, malaikat catat setiap saat, walaupun ketika sembahyang, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun ketika berada di haram Mekah, Madinah. Kita cerita besar-besar ni. Ketika ngaji Quran, samalah. Waktu lagi lah, waktu baca Quran sunat je. Ketika berzikir, berselawat, akidah terpesong, Tuhan tak akan terima. Sebab di saat tu malaikat akan catat dosa besar kerana berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Hak tak berkafir. Pandangan kata kafir kau ada benda lah tu, waktu kekal neraka selama-lamanya. Tengok baik ni. Dan sebesar-besar dosa, amal ibadah tidak akan diterima walaupun amal ibadah semayang, puasa, pergi Mekah tu sah sekalipun. Ni hak pegangan yang terpesong. Walaupun pandangan tidak menghukumkan kafir sekalipun. Kena ingat baik ni. Dulu kita bicara bab panjangnya bab perkara baik jahat, qada Allah. Dulu bicara panjang dah. Pegangan Mu'tazilah menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya macam mana? Khilaf juga pada kafir. Khilaf juga situ. Khilaf juga pada kafir. Fasik lagi mubtadi', pandangan menghukumkan kafir. Ni semua berat-berat belaka ni. Orang berjudi minum arak, dok semayang lah. Tahu, kada judi minum arak semayang. Orang akidah terpesong ni rajin semayang, bahkan rajin sembahyang sunat, bahkan rajin berjemaah, tapi akidah tak mau belajar.
Berjemaah 5 waktu sanggup boleh berjemaah. Terkia-kia, teraba-raba, berpegang-pegang nak berjemaah, rajin. Tapi belajar akidah tak peduli. Hak ni bohong belaka. Hak ni panggil ni pura-pura. Agama ni dibuat ikut kehendak dia. Dibuat ikut kehendak. Hak ni bohong, pura-pura orang panggil. Hak ni tak ada ni. Bab akidah ni kena kemah molek. Kalau berpegang dengan akidah salah ni satu hal dah. Kenapa jadi seseorang tu berpegang dengan akidah yang terpesong? Sebab ibu bapa tidak tanamkan akidah sebelum masuk umur baligh. Kemana ibu bapa tu sudah meninggal. Ibu bapa tu ada taksir, ada cuai. Ibu bapa tu akan dipersoalkan di hari akhirat. Kita sendiri bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Sebab kita wajib belajar bermula daripada kita masuk umur baligh. Kita tak belajar, kita belajar ilmu dunia. Bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, penceng dah, tua-tua main masjid, tak mau belajar agama, rajin buat amal je. Tu kata bohong. Tu bohong bukan tu. Sebab syaitan terkadang tipu daya anak Adam dalam rupa kebajikan. Dalam kitab Minhajul Abidin, rupa semayang, rupa puasa, pergi Mekah tiap-tiap tahun. Tapi dalam tipu daya syaitan, sebab apa? Akidah salah. Ibadah pun tak belajar fiqh dia. Ibadah pun tak bicara bab keikhlasan, mengekali riak, ujub, takabur. Ni bukan belaka ni. Tu bukan belaka. Mana di situ ada kecuaian daripada orang tua kita terdahulu. Kita belajar betul-betul bertaubat untuk kesalahan diri kita kerana kita cuai pada belajar bermula dari umur baligh. Kita minta ampun dengan Allah supaya Allah mengampuni dosa ibu bapa kita. Bila Allah Ta'ala mengampuni, terhapuslah dosa ibu bapa kita. Itulah guna anak soleh. Soleh yang sebenar lah. Bukan soleh yang berlaku tua-tua main masjid belajar dak tu. Tu bukan tu tak ada arah je. Tak ada arah nak pergi dah. Dah tua nak pergi ke mana? Jadi hak ni hak bab pegangan masing-masing ni. Tak ada orang tahu ni. Bab akidah masing-masing. Kita kena kemah molek untuk diri kita dan untuk anak-anak kita sebelum mereka masuk umur baligh. Jadi kita bicara sekarang hak berkaitan dengan perbuatan ikhtiariyah. Bicara dahulu kan. Ittirariyah tu hak langsung tidak disandarkan kepada perbuatan hamba. Jadi kita bicara berkaitan dengan ikhtiar usaha ni adalah bicara berkaitan dengan ikhtiariyah dan ittirariyah. Tidak bicara berkaitan dengan perbuatan Allah yang tidak berkait dengan manusia. Mana perbuatan Allah yang tidak berkait dengan manusia? Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat siang, Allah buat malam. Tu tak cara dah tu. Tu memang qada qadar dah. Sebab tak ada kaitan dengan perbuatan manusia. Allah lahirkan di mana, bila, ibu mana, lelaki ke perempuan, lahir tu hitam ke putih, tu tak ada kaitan. Itu qada dan qadar. Yang kita bicara sekarang adalah perkara yang berlaku zahirnya daripada manusia. Kita letak di sini manusia. Tapi sebut dah berulang-ulang, bicara adalah af'alul ibad. Perbuatan hamba. Hamba ni terbenar manusia, terbenar jin, terbenar malaikat. Sama je. Sebab manusia sama, jin sama, malaikat sama, makhluk Allah yang lemah. Tu. Tapi kita sebut sini manusia lah. Sebab perbuatan manusia kita nampak, perbuatan jin kita tak nampak, perbuatan malaikat kita tak nampak. Hak nampaknya perbuatan manusia. Maka kita fokus pada perbuatan manusia. Tapi bicara adalah af'alul ibad, perbuatan hamba, manusia, malaikat dan juga manusia, jin dan juga malaikat. Jadi bicara perkara yang zahirnya terbit daripada perbuatan manusia. Yang terbit dari perbuatan manusia ni kebanyakannya dipanggil ikhtiariyah, gerak diam bangun duduk kita. Dan terzahir juga perbuatan pada manusia dipanggil ittirariyah. Terzahir daripada manusia, melatah,
terzahir daripada manusia. Kepala bergerak OKU, terzahir daripada perbuatan manusia. Hak bicara tu. Hak berkaitan dengan buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, itu tetap dah qada dan qadar yang langsung tidak berkait dengan manusia. Yang kita bicara adalah hak berkait dengan manusia. Sebab ada golongan terpesong dimembahagikan dua. Satunya perbuatan Allah yang tidak ada campur tangan manusia, satunya perbuatan manusia. Mana perbuatan Allah yang tidak bercampur, tidak bercampur dengan perbuatan manusia. Tadilah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Hak tu perbuatan Allah mutlak. Siapa masa di perbuatan manusia sendiri sebebas-bebasnya. Ni ada dalam kemakaman hak pengajaran seumpama ni. Dia pecah dua tu. Daripada kepala manusia. Tapi adakah yang melatah, yang bergerak kepala okey tadi, hati dia memilih untuk melatah, hati dia memilih untuk menggerakkan kepala? Tidak, dia panggil ittirariyah. Yang dia panggil apa? Yang tidak ada pilihan. Ittirariyah, tidak ada khilaf antara ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Langsung tidak dikaitkan kepada hamba. Ikhtiyariyah nilah. Perbuatan hak bangsa ikhtiyariyah nilah barulah ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Hak ikhtiyariyah. Bila sebut kata perbuatan manusia ikhtiyariyah ke ittirariyah ke, hak tajuk atas tu. Beriman dengan rukun iman yang keenam, hak atas tu. Sekalian qada dan qadar. Sudah lah. Berarti pilihan kita pun qada dan qadar. Berarti usaha kita pun hakikinya qada dan qadar. Hanya disandarkan kepada pilihan manusia, hanya disandarkan kepada usaha manusia pada zahir sahaja. Secara majazi letak saja. Secara batin hakikinya balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Jadi, ni saya sebut berulang kali. Tak ada perkara ni, tak payah bahas panjang. Sebab kita mari daripada akidah kita. Kita pacak dah di akidah kita sekalian qada dan qadar. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Bergerak nadi qada dan qadar. Bergerak organ-organ dalam badan kita qada dan qadar. Sekalian sudahlah. Cuma di sini kalau kejak dah qada qadar ni, takut terundur kepada Jabariyah, langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang memang hakikinya tidak ada, tapi tetap wajib berpegang. Tak apabila sekalian qada qadar, tak ada kita. Hakikinya betul, tak ada kita. Bukan tak ada kita ada, tak ada perbuatan kita. Semua tu perbuatan Allah. Itu hakiki dia. Kalau perbuatan Allah jadi bangun, Allah bangunlah. Allah duduklah. Allah bergerak, Allah diamlah. Tidak, kita yang bangun, kita yang duduk, zahirnya di perbuatan kita. Tapi perbuatan boleh jadi bangun tu qada qadar. Perbuatan duduk tu qada qadar. Tapi kita sebut bangun tu kita, duduk tu manusia, bergerak tu manusia. Kita tak katalah Allah bangun, Allah duduk. Dah kata perbuatan Allah. Perbuatan membangunkan tu perbuatan Allah. Perbuatan mendudukkan tu perbuatan Allah. Perbuatan menggerakkan tu perbuatan Allah. Tapi Allah lakukan di siapa? Di kita. Maka kita pun kata manusia yang bangun duduk. Kita tak kata Allah. Itu ada orang ngaji hakikat tu Allah belaka. Tu orang ada iktibar tu hakikat sesat, bukan hakikat sebenar. Hakikat sesat ni dia bercampur dengan bicara ilmu hakikah tapi terpesong. Dia jadi keliru orang. Nak tengok Allah. Ketemu ni ngaji mana pula nak tengok Allah ni? Ni orang belajar agama ni.
Nak tengok Allah, dia pun bangun berjalan. Ni Allah ni, Allah ni. Allah pun mung. Tapi siapakah yang menggerakkan berjalan? Allah Ta'ala. Tapi masa kamu diam tadi, siapa yang diamkan kamu? Allah Ta'ala. Kenapa masa bergerak saja kamu nak suruh tengok? Ahmad tengok Allah, tengok Allah. Jadi gerak je Allah buat. Diam bukan Allah buat. Tak dibangun. Ditanya dulu, dia duduk nak molek. Orang ngaji, kono dia perasan dia ngaji hakikat tinggi kan? Nak tengok Allah tau. Mana kalau kita dengar agak ni mereng dah ni. Mereng. Dia pun bangun berjalan. Ni Allah ni, Allah ni. Allah apa? Maksudnya Allah yang menjalankan. Tadi kamu diam tadi, siapa yang mendiamkan? Allah juga. Apa dia kata? Nak tengok Allah. Ni diam ni Allah ni. Diam ni Allah. Kenapa bergerak je Allah? Ni hok karuk ni, hok karuk. Siapa ke orang kadang-kadang lah. Dia letak nama orang tu Tuhan no. Letak nama gitu. Kalau kata ginilah, kalau kata Pok Mak Tuhan. Siapa gelaran Tuhan no? Kata orang bawa gelaran karuk gitu. Sebab apa? Kalau tegur dia, Pok Mak buat apa, dia tak akan jawab. Dia tak akan jawab. Lalu nampak dah buat kerja apa? Tanya nak cakap je dah. Kemarah tanya gitu. Tengah buat apa? Dapat tengok aku buat benda. Tanya apa lagi? Tu nak balau. Orang tanya buat apa? Tahu nampak dah cuma tanya nak mula cakap mana dah. Jadi dia tanya Pok Mak buat apa? Tak akan jawab. Kena tanya macam mana? Tuhan buat apa? Tuhan duk nyaku. Boleh jawab. Ni hak sesat. Jangan bicara ni. Jadi bila kita berpegang gerak diam tu perbuatan Allah, jadi Allah gerak diam? Tidak. Gerak diam tu berlaku pada tubuh kita, tapi digerak diamkan oleh qada qadar. Situ. Mati rukun iman tu dulu. Barulah kita pergi pada ikhtiar usaha ni, kita takkan lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hak qadariyah ni dia melampau daripada rukun iman yang ke-6. Jabariyah berpegang hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, memang betul lah hakikinya hak qada qadar. Memang betul pada hakiki dia. Sebab apa? Sebab hakiki sebenar-benarnya semua yang berlaku qada dan qadar. Ada tak perbuatan hamba, perbuatan makhluk? Tidak ada lah. Kau faham macam mana? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan kita mutlak, hakiki hak kita. Jadi hak tu panggil apa tu? Berlawanan sangatlah. Semua yang berlaku qada dan qadar. Ini perbuatan hamba secara mutlak. Bukan perbuatan Allah. Berlawan ke tak? Berlawan sangat-sangatlah. Kalau semua perbuatan Allah, hanya Allah khaliqu kulli syai', hanya Allah yang menjadikan segala perkara, tak ada lah perbuatan hamba. Pilihan hamba tak ada. Itu semua qada dan qadar Allah. Usaha hamba tak ada qada dan qadar Allah. Tak ada. Pilihan hamba mutlak. Usaha hamba mutlak macam qadariyah. Jadi qadariyah ni lari sangat-sangat daripada rukun iman yang ke-6. Lepas tu setengah ulama menghukumkan kafir. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sekalipun. Sebab sebut dah tadi, ahli sunnah dia supaya nak mengkafirkan seseorang. Seseorang yang ahlul kiblat. Sebab Jabariyah sembahyang, Qadariyah sembahyang. Mana orang Islam belaka? Kalau dahulu Jabariyah Qadariyah ni bukan sebarang orang. Betul tak kita baca dalam sejarah kan? Pada masa Khalifah Mu'tasim semua tu, dia ada 3 khalifah yang dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah. Maknanya bukan orang sebarang. Bukan kata Mu'tazilah ni tak semayang. Mu'tazilah ni semayang kuat dan mereka ni orang-orang yang berilmu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ahlul qiblah, orang sembahyang puasa payah untuk dikafirkan, melainkan tak boleh nak lagi dah. Barulah hukum kafir ijma' ulama. Jadi kalau ke Qadariyah ni kok memang lari sangat daripada rukun iman yang ke-6. Sebab rukun iman ke-6 sekalian qada dan qadar. Macam mana kita faham sekalian qada dan qadar?
tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sama ada yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia kita sekarang, ataupun yang berlaku di hari akhirat. Semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti qada dan qadar Allah tidak ada penghujung. Sebab syurga neraka tidak ada penghujung, maka qada dan qadar pun tidak ada penghujung. Jadi qada dan qadar ini adalah ta'alluq qudrah iradah ilmu. Maka kita mengajinya ta'alluq qudrah iradah ilmu tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung. Sebab yang berlaku kesemuanya qada dan qadar. Ke qada qadar ni barang atas dunia je. Kita duduk pegang. Sekalian qada dan qadar. Sekalian mana? Sekalian hak berlaku di dunia je. Di hari akhirat tak ada dah qada dan qadar. Dak. Dunia ke akhirah ke, Allah lah Rabb kita. Allah lah Tuhan kita. Bukan Allah Rabb atas muka dunia saja, bukan. Allah Tuhan kita selama-lamanya. Kita hamba Allah selama-lamanya. Bukan di hari akhirah kita jadi Tuhan, bukan. Cuma kita sebagai hamba, Allah tak perintah dah melakukan amal ibadah. Tu je. Lepas tu kata, kena mati sungguh-sungguh di rukun mat kenang tu. Qadariyah memang lari sangat daripada rukun iman yang keenam. Jabariyah dia berhenti setakat rukun iman yang keenam, sekalian qada qadar, sekalian qada qadar. Memang hakikinya begitu. Baik kita usaha tidak dibicarakan. Akhirnya Tuhan melaka. Hakikinya betul tak qada dan qadar? Betul. Tapi kenapa Jabariyah dipanggil pegang terpesong? Sebab bercanggah dengan ayat Al-Quran yang banyak menyandarkan perbuatan kepada makhluk, kepada hamba, kepada manusia. Walaupun sebenarnya tak ada perbuatan di manusia. Itu je. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Tuhan sandar kami sembah. Tiba Jabariyah berpegang kami tidak ada apa-apa peranan. Maka bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi betul tak dengan qada-qadar? Betul lah. Sebab alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah tu. Apa maksud alhamdulillah? Kenapa kau sekalian pujian tertentu bagi Allah? Kenapa kau sekalian pujian mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana hak dia belaka. Atau alhamdulillah saja tu. Alhamdulillah saja ni bukan hanya memuji Allah, bahkan mentauhidkan Allah. Alhamdulillah tu mentauhidkan Allah. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Ni Tuhan. Mana? Allah Tuhan, hak dia belaka. Tapi dah Quran sandar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahli sunnah berpegang dengan Al-Quran. Berpegang je lah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi jangan lari daripada alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lari daripada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak saya mengajar ni, macam hak di Fatoni apa semualah, hak baba-baba apa semua tu, hak saya mengajar ni mereka pelik. Kenapa dia kata saya ni tekan ulang tu? Sebab mereka sekali lalu je. Sekalian qada dan qadar, okey, mati. Dah sekarang qada dan qadar, pilihan qada qadar lah. Usaha alah qada qadar lah. Dah kalau itu tak ada, itu usaha nak ada apa dah sekarang qada qadar. Hak Tuhan belaka tak ada lah. Tak ada pada hakiki, tapi wajib berpegang kerana Quran menyandar kepada hamba. Jadi mereka tu pelik. Sebab mereka hanya masa saya mengaji pun sekali jalan je. Sebab tu apabila saya jumpa benda pelik-pelik ni, saya tak reti nak cerita mula-mula. Jumpa dengan perkara jahat bukan qada qadar, pening. Tak reti nak cerita macam mana. Sebab saya mengaji kekah je. Pegang sudah lah.
Tapi adab bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita, jaga molek cakap tu. Jangan sandar perkara buruk pada qada haram. Kita pun mati kat situ. Kata je, tak soal panjang dah. Mengajar di tengah ni, jumpalah hak jahat bukan qada panjang pula dah. Hak batoh pun ada, hak macam-macam. Ada satu program hak baba dia foto ni mari, diminta supaya hura agak kejahat qada dan qadar. Dia tak mau hura sebenarnya kejahat qada dan qadar. Itu rukun iman saja. Hura apa? Itu ilmu budak-budak je. Huralah dianya. Kejutlah orang ramanya. Dia pun kejut juga. Dah. Surau tempat yang makmur. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Cerita bab qada, pekerjaan qada, kejut hari Jumaat dengan hak baba ni pun kejut sama. Hari Jumaat pun pening, baba ni pun pening. Pening kan? Kenapa? Itu rukun iman yang keenam kan? Baik jahat qada kan? Kenapa pula? Pekerjaan bukan qada. Lepas tu pergi pula berbaik ikhtiar usaha. Jadi setakat tu saja. Berpegang sekalian qada dan qadar. Tidak terkecuali walaupun sebesar di bumi, di langit, di dunia, bahkan di akhirat. Sekalian qada qadar. Tu kata kalau tak kemah baik itu usaha, yang menasabahnya terundur kepada Jabariyah. Dan sekian qada qadar, tak ada pilihan kita, tak ada perbuatan kita. Tuhan belaka. Ni takut sinilah. Jaga molek. Ayat Quran menyandarkan perbuatan pada kita. Kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu pilihan dan perbuatan hak kita ke? Qada lah. Hak kita kat mana pula? Hakikinya. Dan hakikinya tak ada. Tak ada lah perbuatan kita. Kenapa? Berpegang ada ikhtiar usaha. Ayat Quran bubuh di kita. Kenapa ayat Quran bubuh ikhtiar usaha di kita? Kenapa ayat Quran menyandar perbuatan kepada hamba? Hakikinya hak Tuhan belaka. Jangan duk tanyalah. Cakap tu sudahlah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu je. Mana kalau duduk situ molek dah, sekalian qada sesat. Hak saya sebut tadi, hak pengajaran terpesong tu. Buat langit, buat bumi, qada. Apa yang berlaku sekarang ni, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tak ada qada dah situnya. Dah tak ada qada. Bumi Tuhan buat siap dah. Langit Tuhan buat siap dah. Betul? Mana qada? Tak ada. Sebab apa yang berlaku di kita ni, pilihan dan perbuatan kita mutlak. Maka berpadananlah pilihan dan perbuatan bebas ni. Buat baik dapat balas baik di hari akhirah, buat jahat kena balas jahat di hari akhirah. Sebab apa? Sebab pilihan dan perbuatan melakukan kebaikan, pilihan dan perbuatan melakukan kejahatan sebebas-bebasnya. Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui seseorang akan melakukan perkara baik, Allah hanya mengetahui seseorang akan melakukan perkara jahat. Bukan qada dan qadar. Maka rukun iman kenal kita macam mana? Kita kena tukar lah. Bukan sekalian qada, sekalian iaitu langit, bumi. Kita buat gitu je. Padahal tak ada cerita dah kitanya lah. Situ je. Sebesar zarah pun tak berlaku. Faham zarah? Saya kadang-kadang sebut zarah ni ratus kali. Zarah sebesar atom pun tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Baik ke, jahat ke, qada dan qadar. Ikhtiar usaha kita ke, qada dan qadar. Tu je. Makna diri itu usaha ni pun qada dan qadar. Berhasil usaha kita pun qada dan qadar. Dan kita tidak ada. Gerak diam kita perbuatan Allah. Yang bergeraknya kita. Sebab Allah yang melakukan gerak di tubuh kita. Maka yang bergeraknya saya yang bergerak. Saya yang bangun duduk. Tapi perbuatan gerak, perbuatan bangun, perbuatan duduk qada qadar. Yang Tuhan lakukan kepada siapa? Kepada diri kita. Maka yang bangun duduknya, kita yang bangun duduk. Kita yang gerak diam. Kita takkan kata Allah bangun duduk. Sebab yang berlaku perbuatan di zat kita, di tubuh kita. Tapi siapa yang melakukan? Allah.
Keesaan pada perbuatan. Tauhid. Ni asas kita tauhid. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di hujung tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Keesaan pada zat. Wahdahu, keesaan pada sifat. La syarikalah. Tak ada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Yang berlaku ni semua datang daripada ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Jangan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab itulah Qadariyah tu dia kan mutasil pada perbuatan, mensyirikkan pada perbuatan, tapi tak hukum kafir ni pada pandangan yang muktamad. Sebab apa? Sebab ahli sunnah tadi payah nak hukum kafir. Tapi kalau tilik halu, tak kafir apa lagi. Manusia buat sendiri, bukan Allah yang melakukan. Tapi dak ahli sunnah muktamad. Qadariyah fasik lagi mubtadi'. Tapi pandangan kata dak kafir. Sebab apa kafir? Cuba tilik Qadariyah tu macam mana pegangan. Gerak diam tu dia sendiri, menghasilkan perbuatan dia sendiri, dak kafir apa lagi? Itu pandangan ta'if. Cuma saya tulis tu susun je lah tu. Ni ulang je ni. Campur dengan minggu lepas. Kalau saya tulis di whiteboard ni, kat atas tu, kat tetap dah tu, berapa nampak. Cuma saya ada tambah-tambah lain. Ni atas ni hak rukun main kenang. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman yang keenam. Dalam hadis Muslim pula, wa bil qadari kulli. Sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Kulli sekalian. Kemudian ayat Al-Quran, kullu min indillah. Kata Nabi Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu min indillah, kata Nabi Muhammad, sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan belaka. Ada ni. Semua datang daripada Allah. Allah mana? Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Khaliq hanyalah Allah. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah daripada khaliq selain Allah? Tidak ada. Melainkan hanya Allah khaliq. Selain dari Allah semuanya makhluk. Gerak diam pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khaliq hanyalah Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menjadi ni akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi Tuhan engkau ya Muhammad akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Ni. Baik kehendak tu kau tak kodar lah. Barang yang ia pilih. Jadi di sini khaliq hakiki siapa? Allah. Kita khaliq ke tak? Kita khaliq juga. Khaliq majazi bukan hakiki. Majaziyun, letak je. Dia majaziyun ni kena ingat jugalah. Dia banyak istilah sebut majazi ni. Majaziyun. Kita sebut kita lah. Waktu kita buat, kita belaka. Boleh ke tak? Boleh. Majazi letak je. Hakikinya khaliq hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hakiki hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada kehendak ke tak? Kita ada kehendak majazi. Kemudian wa yakhtar, Tuhan engkau menjadikan barang yang ia pilih. Jadi ikhtiar hakiki milik siapa? Ikhtiar hakiki milik Allah. Tapi kita ada ikhtiar, kita wajib berpegang, kita ada ikhtiar pilihan.
tapi majaziyun, bukan hakiki. Itu je. Maknanya bukan setakat kita kata kita ada pilihan dan perbuatan, bukan kita wajib berpegang dengan akidah kita. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi ikhtiar kita majazi, perbuatan kita majazi. Ikhtiar hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hakiki hanya Allah Khaliq. Selain Allah tu majazi. Jadi apabila sandar kepada kita ni, dia panggil isnad majazi, dia panggil. Isnad tu sandar. Isnad, kalau kita cakap asbab tu lah, kita cakap asbab. Apa panggil apa ni? Isnad majaziyun. Sandar, dia yang pilih, dia yang rancang, dia belaka. Dia belaka tu. Pilih pun dia, rancang pun dia, atur pun dia, buat plan pun dia belaka. Hakiki ke? Majazi, letak je. Hakikinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buat apa pun cakap macam biasa lah. Cakap macam biasa. Ke macam mana? Mari dengan apa tadi? Tuhan tahu. Pelik orang kata ni. Mari dengan kenderaan lah. Mari kerana seseorang atau kita. Ayah haji kata tu majazi. Isnad majazi, tak ada salah. Hakiki pegangan yang berlaku semuanya qada dan qadar Allah. Qada qadar. Jadi kehendak hakiki milik Allah, perbuatan hakiki milik Allah, ikhtiar hakiki milik Allah. Itu saja. Gimana? Dia tak ada tu tau. Tak ada skrin ke pun. Setengah masjid dia ada skrin. Oh jauh dia tengok di skrin. Maknanya kita tak lari daripada hak rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada apa-apa pun. Kenapa Allah menjadikan makhluk kemudian berlaku tu hak dia berlaku? Jangan duk tanyalah. Apa hikmahnya Allah melakukan seumpama tu? Hikmah hanya Allah yang mengetahui. Tapi golongan yang terpesong, dia punya akalang dia tajam. Golongan terpesong, akalang dia tajam. Kalau kita ni umpama wayang kulit, tidak ada apa-apa peranan, malaikat sama, manusia sama, jin sama, tidak ada apa-apa peranan. Apa yang berlaku ni semua Allah Ta'ala. Kalau gitu apa guna Allah buat makhluk? Macam sia-sia sahaja. Ni akalan Mu'tazilah yang tajam. Dah kata dunia ini negeri ujian. Allah nak menguji siapakah yang taat, siapakah yang derhaka. Allah nak tahulah hak mana taat, hak mana derhaka. Di akhirat Allah nak balas lah taat kepada balasan syurga. Hak derhaka Allah nak taat balas dengan balasan neraka. Allah nak tengok, nak uji. Mana bukan Allah yang menentukan. Allah nak tengok, nak tak nak ni. Nak uji manusia. Tu pakai zahir gitulah. Zahir dia gitulah. Dan kita bercakap pun begitu. Ini dunia ujian Allah Subhanahu wa taala. Buat taat dapat balas balik baik di akhirat. Derhaka dapat balas buruk di hari akhir. Ini Tuhan nak menguji siapakah yang benar-benar beriman. Itu cerita zahir je. Hakikinya qada dan qadar. Dah kalau gitu apa perlu Allah? Ni tak pertanyaan ni, pertanyaan hak Mu'tazilah. Akal yang cukup tajam. Kalau kita tak kemah molek memang pakai cerita lah. Jadi seolah-olah Tuhan bermain-main pula dah kita ni. Buat lepas tu apa yang berlaku di kita tak ada pun hak makhluk. Hak dia juga. Lepas tu lepas masa dibuh dah syurga. Lepas masa dibuh dah neraka. Di syurga neraka pun hak dia juga. Dah pun dia Tuhan buat gitu. Ni dia punya apa ni? Dia nak main akal. Kalau mari akalan gitu, kita pun tak boleh nak jawab. Sebab itu bukan kerja kita. Kalau tanya pun hanya setakat tadi lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Yang dia tanya pekerjaan Allah. Dia Mu'tazilah ni, dia tak ambuh gitu. Tuhan bagi akal ke kita. Bukan saja Tuhan bagi akal ni. Kita fikirlah logik ke tidak seumpama tu. Tak apa kena Tuhan jadi akal kalau kita tidak berfikir.
kita berfikir ada hak dia. Kita berfikir ada hak dia. Ni dia fikir dia langgar hak, dia langgar. Tak tanam molek bab qada qadar ni. Lepas tu jangan lupa lah istighosah, takut tunda Jabariyah. Dengar benda-benda yang logik akal, ada benda macam sebut tadilah, kalau orang mengaji ni, kalau kita tanya pelik-pelik bab qada qadar, dia dah kenapa ada ke seumpama tu dia pelik pula jadinya. Kan sekalian qada qadar kan? Yang berlaku di kita ni semua qada qadar kan? Dah kan wajib berpegang ada istighosah. Istighosah majazi je, bukan hakiki. Hakikinya Allah lah yang menjadikan khaliqu kulli syai'. Allah yang mendaki, Allah yang memilih. Jadi kita ni ahli sunnah ni, sinilah nak jaga ni bab istighosah ni. Nak jaga molek. Wajib berpegang. Tidak berpegang, tundur jadi Jabariyah. Wajib berpegang, hamba ada istighosah. Tapi tidak boleh bekah. Tak boleh bekah. Yang boleh bekahnya adalah perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah ni. Kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah. Perbuatan Allah. Berhasil ni perbuatan Allah. Kadang-kadang itu usaha kita menghasilkan perbuatan kita lah, sebab Allah letak dah kudrah di kita. Ni qadariyah. Sekarang di kita ni ada kudrah. Tuhan jadikan kudrah di kita. Dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Kudrah qadimah, kudrah yang sedia kala sifat Allah. Kudrah kita kudrah hadisah. Tuhan yang jadikan kudrah tenaga di tubuh kita. Betul? Kita sudah berpegang seumpama tu. Dengan kudrah itulah yang menghasilkan itu secara mutlak qadariyah, dan menghasilkan perbuatan secara mutlak qadariyah. Kita ahli sunnah berpegang ada itu usaha sebab di kita ada kudrah. Tuhan letak tenaga. Tuhan letak tenaga di kita ni. Kita berpegang ada itu usaha, tapi menghasilkan perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Bukan diri usaha kita pun tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu usaha hamba ni hanya majazi saja, bukan hakiki. Tu nak kena jaga pula situ tu. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di sini sama ayat tu. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Pada batin hakiki qada qadar, batin hakiki sama macam Jabariyah. Tapi Jabariyah hak zahir itu usaha pun dia tak pegang di hamba. Ahli sunnah hak zahir itu usaha berpegang. Tapi hakikinya hak batin tetap qada dan qadar. Dia ada dua tu. Hak zahir, hak batin. Macam di sini ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Ini pada hakiki. Ini pada batin ni. Ini batin hakiki. Ketika engkau melontar, ini hak zahir, hak majaz. Tapi ayat ni seperti bercanggah, seperti tanakub, seperti berlawanan. Mustahil ayat Al-Quran kalamullah berlawanan. Mustahil. Jadi macam mana nak huran? Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar. Ketika engkau lontar, dah mana pula? Ini kata berlawanan. Tidak melontar engkau ya Muhammad. Inilah qada qadar hakiki di hak batin. Ketika engkau lontar, ini hak zahir, maka wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha pada zahir. Tapi hakikinya bukan engkau yang melontar. Tapi Tuhan sandar dah. Iz ramaita, ketika engkau lontar. Ketika engkau lontar itulah pada zahir. Nabi yang lontar pasir kepada mata orang kafir tu, itu pada zahir.
Bila Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada Nabi, maka kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya tetap perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak jalanan ahli sunnah wal jamaah. Golongan terpesong, ni oleh saya dengar ni, hak golongan terpesong ni. Dalam TV dia ceramah. Dalam TV. Ni tanyalah ustaz ke pada TV. Belah pagi-pagi je. Belah pagi-pagi. Dia ambil ayat ni, wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir kau yang Muhammad ketika kau lontar. Di sini ada kerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi. Bersyarikat. Tu panggil syirik gitu. Syarikat kan? Bekerjasama. Yang melontar hakiki adalah Nabi SAW. Tetapi memasukkan pasir batang kafir perbuatan Allah. Jadi bekerjasama. Sebab itulah Tuhan sebut tidak melontar pasir kau yang Muhammad. Tapi ketika engkau melontar, mana kau melontar sungguh ni? Tapi bekerjasama dengan perbuatan memasukkan pasir Tuhan yang buat. Habis itu ada syarikat, ada kerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi SAW. Ada. Hak terpesong. Ayat yang sama. Sebab tu kata golongan terpesong Mu'tazilah. Terkadang dia kalangan ulama terdahululah. Ulama Mu'tazilah mereka mengarang kitab. Ada ni. Cuma faham Mu'tazilah tu jadi malak. Faham Mu'tazilah tu kata tubuh saya diikuti seterusnya oleh puak-puak Syiah. Atau Allahu a'lam macam mana Mu'tazilah mana dia pegang. Jadi dia kerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi. Kita tahu. Tidak menonton engkau pasal yang Muhammad. Ini hakiki dia. Kau tak kodam dah ke? Sebut kata hamba, makhluk, manusia, malaikat, jin. Manusia ni walaupun Nabi Rasul sekalipun, sekalian qada dan qadar. Faham tak ni? Tu Nabi Rasul tu ada mukjizat. Mukjizat hanya zahir di tangan Rasul. Hanya zahir di tangan Rasul. Hakikinya qada qadar. Dah. Tu je. Patut tak ayat macam-macam tu. Tapi yang marah pelik-pelik tu jadi susah nak terbalik, nak betul balik. Ni ayat ni. Ni satu ayat. Kita satu surah. Ayat lain. Suratul Fatihah tu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah. Mana macam berlawang tu, kena susunlah. Allah Tuhan ni hakiki dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hanya majazi. Tapi surah yang sama, ayat berlainan. Ini ayat yang satu. Tidak melontar pasir engkau yang Muhammad ketika kau lontar. Engkau tak melontar ya Muhammad. Tu hakiki dia gitu. Tapi kenapa Tuhan kata izramaita ketika engkau melontar? Tuhan sandar ke Nabi ni engkau melontar, engkau melontar. Tuhan sandar ke Nabi, maka wajib berpegang ada pilihan, ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap balik hakikinya qada dan qadar Allah, balik kepada hanya Allah sebagai Khalik. Itu je. Ini satu lagi ayat ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan menjadikan barang yang kamu perbuat. Ini kita tengok mulai ayat ni. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Okey, Allah menjadikan kita. Wa ma ta'malun, dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu buat tu Allah yang jadikan. Sekarang kita semua Allah jadikan. Wallahu khalaqakum, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Mana barang yang kamu buat tu Allah yang menjadikan, bukan kamu. Allah yang menjadikan. Tapi Allah Ta'ala kata kamu. Allah Ta'ala kata kamu. Maka wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab Tuhan sandar kamu yang perbuat. Tapi hakikinya barang yang kamu buat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hak ni pula ni. Hak saya biasa baca ayat ni. Khaliqu kulli syai. Khaliqu kulli syai tu. Surah Al-An'am ayat yang ke-102. Ayat ni saya biasa baca berulang-ulang. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Demikian sifat dan kekuasaan Allah. Ialah Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Rabbukum, Tuhan kamu. Ayat sebut Allah Rabb. La ilaha illa huwa, tiada sembahan sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Ayat menyebut Allah adalah ilah. Sebab Rabb lain, ilah lain. Tauhid rububiyah lain, tauhid uluhiyah lain. Tapi dalam ayat tu Allah Rabbukum, Tuhan kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan ia, melainkan Allah. Allah ni ilah kamu. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Ni saya dah sebut semua ni. Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Siapa yang menjadikan sekalian perkara? Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, asasnya adalah keesaan pada perbuatan. Yang melakukan semuanya perbuatan Allah sebagai Rabb. Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar ilah, istighna dan iftikar. Dalam kitab Fatih Faridah dia akan masuk pada pembicaraan istighna dan iftikar selepas habis bicara berkaitan dengan sifat Rasul. Dah, ke mana? Ke selepas dah kita istighna iftikar. Pada kitab Fatih Faridah ni. Ke lepas dah istighna iftikar Ada depan. Istighna iftikar dia akan bicara di hadapan. Dia akan bicara di hadapan. Istighna dan iftikar. Jadi Allah sebagai ilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Istighna ni Allah terkaya, lepas daripada segala-galanya. Iftikar, segala-gala berkehendak kepada Allah. Faham daripada iftikar, sifat iftikar, faham dari iftikar umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Manapun meratai kesemuanya qada dan qadar Allah. Itu maksudlah iftikar. Sebab kalau ada perkara yang bukan perbuatan Allah yang bersifat qudrah, maka lucu iftikar di saat tu. Macam qadariyah. Tuhan letak qudrah di hamba. Qudrah ni sendiri yang menghasilkan itu secara hakiki, qadariyah. Qudrah hamba ni sendirilah yang menghasilkan usaha tadi, qadariyah. Jadi masa istiusaha, masa berhasil perbuatan, tidak iftikar lagi kepada Allah. Sebab apa? Sebab sudah ada qudrah yang Tuhan letak di hamba. Lucu Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Faham dari sifat iftikar Allah, makhluk tak bekah sama sekali. Ini qudrah hamba ni makhluk. Tenaga di kita ni makhluk tak bekah sama sekali. Kalau makhluk tenaga di hamba ni bekah pada menghasilkan itu secara hakiki, pada menghasilkan apa yang kita usahakan secara hakiki. Jadi qudrah ni makhluk ni boleh bekah. Bila qudrah ni boleh bekah, lucu sifat iftikar Allah. Makna kita sebagai hamba hanya iftikar supaya Allah letak qudrah di kita. Allah letaklah tenaga di kita. Habis dah, kita tak perlu lagi kepada Allah. Sebab qudrah yang diri kita makhluk ni lah pula yang buat kerja. Lucu Allah sebagai iftikar. Sebab apa? Sebab makhluk ia bekah. Jadi dalam ayat tu, Allah sebagai Rabb kamu, tiada semai sebenar melainkan Allah. Siapa Allah? Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Ini hakiki dia. Tetap tak? Hakiki dia. Ni ayat saya sebut semua ni. Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan segala perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Kenapa Allah memerintah kita mengabdikan diri? Allah yang melakukan segala-gala perkara. Tak ada kita. Tapi apa yang Allah Taala perintah? Fa'buduh. Maka mengabdikan diri oleh kamu akan Allah. Allah perintah kita mengabdikan diri. Kita tak ada apa pun. Allah buat belaka kan. Kenapa Allah nak perintah kita? Apa dah ni?
Oleh kerana Allah perintah kita ni lah, kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintah. Kalau tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Allah perintah pada siapa? Allah perintah kepada Allah. Ada perintah ni lah kita berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun di pilihan dan perbuatan adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kau yang saya dah sebut semua, kita ahli sunnah berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Banyak ayat-ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Maka wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hakikinya qada dan qadar Allah. Satu laginya, kenapa kau kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Kerana dalam ayat Quran banyak suruh kita, banyak larang kita. Allah perintah semayang, Allah perintah puasa, Allah perintah melakukan ketaatan. Allah melarang begiam, Allah melarang. Allah perintah, Allah melarang kepada siapa? Kepada hamba. Hamba yang ada pilihan dan perbuatan, barulah menasabah Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala larang. Tapi kalau Allah Ta'ala perintah kepada hamba, Allah Ta'ala larang pada hamba, hamba tak ada apa mu Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tuju perintah kepada, macam kita kata tuju perintah kepada pokok kayu tau. Pokok kayu tak ada peranan apa-apa, kita pun panggil pokok kayu, kita suruh dia buat apa-apa. Tak jadi sisir panggil. Jadi oleh kerana dalam Quran banyak memerintah, banyak melarang kepada hamba, maka kerana itulah kita wajib berpegang. Hamba ada peranan, namanya ikhtiar usaha. Sebab tu Allah perintah kepada kita, Allah larang kepada kita. Walaupun sebenarnya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qada Allah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menjadikan segala-gala perkara ni. Surah Al-An'am ayat 102. Tapi fa'buduh, Allah perintah kita pula supaya mengabdikan diri akan Allah. Allah perintah ni kok, kita wajib berpegang lah. Kita ada pilihan dan perbuatan. Takkan Allah Ta'ala perintah kita yang kosong. Mestilah ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Sebab Allah perintah. Tapi ikhtiar usaha kita ni bagaimana? Allah yang menjadikan segala perkara, pilihan dan perbuatan kita tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak situ tu? Khaliqu kulli syai', Allah menjadikan segala perkara tu hakiki dia. Fa'buduh, Allah perintah pula. Perintah apa pada kita? Kita tak ada apa peranan pun. Gerak diam di kita qada dan qadar, baik jahat kita qada dan qadar. Kita umpama patung aja. Kenapa Allah Taala perintah kita? Allah perintah kita lah sebab kita ada peranan. Apa peranan kita? Itu usaha. Itu usaha kita mutlak ke? Tak. Qada. Kalau Mu'tazilah tak. Hak kita sungguhlah sebut Allah Taala perintah kita. Kalau bukan hak kita tak ada peranan, hakiki tak ada peranan, kenapa Allah perintah? Kenapa Allah larang? Itu Mu'tazilah. Bila Allah perintah, Allah larang, kita ada peranan. Kalau kita tak ada peranan, kita umpama pokok kayu, umpama batu, perintah pokok kayu, perintah batu, orang kata macam mana kita? Sia-sia lah. Jadi Allah perintah, Allah larang, kita itulah. Kita ada pilihan dan perbuatan sebebas-bebasnya hakiki, bukan qada dan qadar. Itu qadariyah. Kan? Ayat yang sama. Masa kita ni kalau ada teror qadariyah, teror Mu'tazilah, ikut Jadi masa kita ni Tuhan uji kitanya, dua-dua tak ada. Hak Mu'tazilah betul-benar, hak bawa kitab ke ulama Mu'tazilah ke tak ada. Hak ahli sunnah pun tak ada juga. Jadi gitu. Dia biasa dah gitu. Tepat kuat ahli sunnah, kuatlah hak Tuhan datangkan lawang dia. Tapi tempat kita ni lemah belaka. Mu'tazilah pun tak ada, lemah. Ahli sunnah pun lemah. Mu'tazilah ada tu sebenarnya bukan betul-betul berguru dengan guru Mu'tazilah. Dia tak belajar ahli sunnah, dia pun pakar ni. Oh, jahat tau kan qada-qada. Kita mana dia mengaji hak jahat bukan qada-qada? Tak ada. Tapi sini. Dia tak mengaji ahli sunnah wal jamaah, dia pun pakai akal. Jadi pegangan dia tu serupa dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah hasan.
berkitab, berguru. Lepas tu panggil sekarang Mu'tazilah lipatan sejarah. Kenapa dia kata Mu'tazilah lipatan sejarah? Sebab bukan macam Mu'tazilah yang sebenar. Mu'tazilah sebenar ada kitab, ada guru. Cuma fahaman seumpama Mu'tazilah kekal sampai kita sekarang, mungkin sampai kiamat. Tapi Mu'tazilah yang sebenarnya dengan belajar. Tapi kita tak belajar Mu'tazilah. Tapi tak belajar ahli sunnah wal jamaah. Jadi pakai akal. Hak hukum yang kenang tak pegang molek. Walaupun terang-terang hukum yang kenang, baik jahat qada-qada, akhirnya jahat bukan qada-qada. Terang-terang hukum yang kenang, sekalian qada-qada. Siapa masih itu usaha mutlak, bukan qada-qada. Ni mana ni? Jadi Mu'tazilah bukan kerana betul-betul Mu'tazilah belajar, bukan. Jadi Mu'tazilah kerana tidak ditanam dengan akidah Ahlussunnah Jamaah sebelum daripada balik. Itu problem dia. Sekolah dah, minta maaf. Sekolah tak ada. Kau sekolah marah? Cikgu ke, ustazah sekolah ke marah? Minta maaf? Tak ada. Cuma alhamdulillah sekarang ni ada ngaji-ngaji tu, ustaz, saya tekan akidah Mu'tazilah kepada pelajar, dia kata tekan. Mana luar daripada silibus mana tahu. Luar daripada buku dia lah. Mana dia tekan. Oh, dia kata ni kalau menengah lagi ni. Kalau menengah Arab lagi. Balik belah Kedah. Jadi ustaz ni dia jadi fokus dalam bab-bab gini. Dia tekan pelajar dia, kalau Arab ni tak lepas. Dia kena beralus Tapi itu sudah jadi silibus dia sendiri jadinya, bukan silibus sekolah. Mana dia amati. Tapi dia kata kalau Arab pun dia kata walaupun menengah bukan orang dah, tak lepas. Ini atas inisiatif ni ustaz ni, inisiatif dia. Sebab dia belajar kan. Sebab setengah orang pilih nama dia ustaz, dia tak mau belajar dah. Ni dah dia ustaz tapi dia rajin belajar. Maka inisiatif dia tu dia tekan bab-bab ni. Seorang tu pula bukan ustaz, cikgu sains. Dia belajar bab akidah. Ustaz, saya nak koyak warna masa mengajar kelas sains tu, nak koyak kodak-kodak. Kata ya, beritahu lah. Tapi tak panggil awak cikgu dah lah, nanti panggil ustaz dah lah dah. Cikgu sains duk mengajar bab pegangan. Di sains kan ilmu zahir kan, ilmu zahir kan. Lepas tu mana kodak-kodak tu akidah dah. Hak cikgu sains ajar tu tak salah pun. Tak salah. Cikgu sains ke? Cikgu apa lagi nak sebut? Cikgu masak-memasak. Ada tak cikgu masak-memasak? Ada tak? Cikgu masak-memasak. Dia ajar apa dalam masak-memasak? Bubuh tu, bubuh ni, barulah sesedap rasa. Ada tak disebut kodak-kodak? Jadi sedap ni kodak-kodak ni, bukan bahan tu. Tak ada tak sebut kodak-kodak? Tak ada. Bukan cikgu sains je. Kalau kata cikgu bahagian ni lah, bahagian apa? Kalau dulu anda IKM dulu. Hak bahagian pomen-pomen tu lah, pomen-pomen baiki-baiki tu. Kan dia pomen-pomen tu kan dia panggil apa? Belajar apa? Dulu IKM dah, kan mahir-mahara dulu dah. Dia mengajar baiki ni, ada tak kotak-kotak? Tak ada. Hak ni wayar putus, hak ni bateri kong, bateri dak pakar, hak ni minyak tak berjalan, hak ni. Ada tak kotak-kotak? Tak ada juga. Tapi hak tu ilmu zahir, pegangan di sini dah. Tak ada salah pun. Cikgu sains ke, guru masak ke, pomen ke, itu hak sebab zahir. Dia panggil apa ni? Isnad majazi saja. Kalau hak bahagian tanaman pula, dia cerita apa? Kalau tanaman, benih, baja, siram, gini. Ada tak sebut kodak-kodak? Hak dia cakap tu isnad majazi, tak ada apa pun. Lepas tu pegangan, hukum yang kenal tu sebelum balik lagi dah tu. Tapi cikgu sains dia takut anak murid dia ni tak ada kodak-kodak. Dia hurah sikit-sikit dia kata, tak ada sungguh. Tu wallahualam lah. Mana tu? Sekolah tu luar negara, luar seberang laut. Bukan di Malaysia lah, mati marah Malaysia pula.
Mana tak ada penekanan bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu jadi fahaman Mu'tazilah tu bukan Mu'tazilah yang sebenar. Mu'tazilah yang sebenar berkitab, berguru. Betul dah jang tu. 5 minit ke ada? Oh, laju jang tu. Boleh balik awal. Laju 3 minit. Tadi kita start 9.5 minit tadi. 10.30 tak boleh berhenti lagi. Kena 10.35. Tadi 9.5 minit tadi kan. Kena gitulah. Kena adil lah. Terlewat sikit dah tadi kan. Duk main whiteboard semua jadi lewat sikit. Kita tambah sikit masa. Tak sesat dah ni tak? Ni bab lain ni. Kita boleh sebut Qadariyah adalah lawan kepada Jabariyah. Mana ni? Qadariyah lawan Jabariyah. Sebab Qadariyah Jabariyah ni memang lari sungguh-sungguh. Kita di sunnah duduk tengah. Qadariyah lawan Jabariyah. Ada ni. Hak Qadar Jabariyah ni dipanggil Qadariyah Mutaakhirun, dia panggil Al-Qadariyah Tsaniyah. Qadariyah hak timbul kemudian, hak timbul kemudian. Itu Qadariyah yang kita bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Qadariyah yang membabitkan bab kudrah yang ada di hamba. Itu dia panggil Qadariyah Al-Qadariyah Tsaniyah. Ni hak Qadariyah hak timbul kemudian. Ada satu lagi Qadariyah, hak ni jarang disebut. Ni Qadariyah juga tapi jarang disebut. Hak Qadariyah hak ni Qadariyah mutaqaddimun ni hak timbul di awal Islam ni, hak ni kafir ijma' ulama. Qadariyah ni dia menafikan kehendak Allah. Dia tolak kehendak Allah. Dia tolak tahu Allah. Ada ni. Puak Qadariyah ni dia pupuh pada masa kurun yang kedua, pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Mana timbul di awal Islam Qadariyah. Jadi Qadariyah ni dia tolak takdir Tuhan. Bukan tolak takdir saja, tolak tahu Tuhan. Gitu. Manusia kita ni Allah yang buat. Apa yang berlaku pada kita kemudian Allah tidak takdirkan dan Allah tidak tahu pun. Sampai masa gemuk budak ni, anak ni dia gemuk, Allah baru tahu. Itu kafir ijma' ulama. Kalau sampai masa baru tahu, kita pun tahu juga sampai masa. Itu Qadariyah yang menafikan takdir Allah dan menafikan tahu Allah. Mu'tazilah yang menafikan takdir Allah pada perkara jahat. Mu'tazilah yang menafikan takdir Allah pada perkara jahat, tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tak tahu. Tolak tahu kafir lalu. Tolak tahu mana Allah jahil kafir lalu. Jadi Mu'tazilah ni ditolak kehendak Allah, iradah Allah pada perkara jahat, tapi Allah tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tak tolak tahu kafir. Hak Qadariyah ni, Qadariyah hak timbul di awal Islam ni, baik ke jahat ke tidak ada takdir dan Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku kemudian. Ni kafir ijma' ulama ni. Jadi Qadariyah ni jarang dibicarakan. Dia faham tak Qadariyah? Qadariyah ni qadar, faham tak? Qadar takdir lah. Qadariyah ni takdir. Ada ke asal lah. Ni pergi pada kudrah sebab kudrah hamba. Ni qadar mutaakhirun ni. Jadi qadar ni takdir. Makna dia apa ni? Yang dibangsakan kepada takdir, yang dinisbahkan kepada takdir, itu nama dia. Dia tolak takdir. Tapi ulama ahli sunnah bubuh nama takdir ke dia. Ni faham? Kaedah bubuh nama. Jahat sangat puak ni, tolak takdir, tolak tahu Allah, bubuh nama puak takdir. Tu cara bubuh nama. Sepatutnya puak Qadariyah ni ahli sunnah lah yang pegang takdir. Dah bubuh nama kepada puak melampau yang tolak takdir, yang tolak tahu Tuhan. Ni Qadariyah ni. Hak mutaqaddimun dia panggil. Ni jarang disebut. Sebab tu kalau sebut kata Qadariyah, ni Qadariyah. Ia tak sebut Qadariyah tolak takdir dan tolak tahu. Ia tak sebut Qadariyah lawan Jabariyah.
kena kepada Qadariyah lawan Jabariyah. Kalau dia nak sebutlah, dia kata puak-puak Qadariyah contohnya terpesong. Qadariyah ada dua. Qadariyah hak kapik ijma' ke Qadariyah hak berkaitan dengan kudrah kita usaha hamba. Dia tak cerita mana-mana. Kena kepada Qadariyah lawan Jabariyah. Hak bab kudrah hamba kita usaha hamba. Melainkan kalau disebut puak-puak Qadariyah yang timbul di awal Islam, yang tolak takdir, yang tolak tahu Tuhan, barulah kena kepada Qadariyah hak permulaan. Ini tambahan je lah. Satu lagi saya nak sebut di sini adalah hak puak tabi'ah. Puak tabi'iyun, puak tabi'iyin. Biasa disebut tabi'iyin. Dia gini. Sekarang kita bicara hamba. Hamba ni manusia, malaikat dan jin. Allah letak kudrah di hamba. Kan tak ni? Sampai masa kudrah di hamba lah yang ikhtiar usaha dan menghasilkan ikhtiar usaha. Ini Qadariyah. Khilaf pada kafir. Perang pertama fasik lagi muqtadi'. Ada pun hak lain-lain Tuan letak tajam dipisah. Tuan pisah, buat misal kita. Kita bicara dalam kita pada dahulu kan. Tuan letak panah di api. Tuan letak khasiat di obat. Sampai masa tajam tu yang memutuskan. Sampai masa panah tu yang menghanguskan, bukan Allah lagi dah. Sampai masa khasiat tu yang menyembuhkan penyakit kita, bukan Allah lagi dah. Itu tak panggil Qadariyah, dipanggil puak tabi'iyun, puak tabi'ah. Cuma puak tabi'ah ni ada dua. Satu puak tabi'ah yang kafir ijma' ulama. Puak tabi'ah, mana puak tabi'ah? Berpegang perkara berlaku secara semula jadi. Itu tabi'ah, semula jadi. Misal kita pisau dan api, itu misal kita. Tabi'iyun yang kafir ijma' ulama, pisau memutuskan sendiri-sendiri, api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabi'i semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Hak tabi'iyun yang sama dengan Qadariyah, Allah letak tajam dipisah. Allah jadikan panah di api, sebagaimana Allah letak kudrah di hamba. Sampai masa tajam yang Allah letak tu, sampai masa panah yang Allah letak tu yang memberi bekas atau khilaf, dosa besar ataupun kafir, sama dengan Qadariyah kudrah hamba. Tapi ingat baik, Qadariyah lawan Jabariyah ni hanya pada persoalan kudrah yang Tuhan letak di hamba yang lebih bekas. Ada pun persoalan tajam yang Tuhan letak di pisau, panah yang Tuhan letak di api lebih bekas, itu puak tabi'iyun. Tapi hukum akidahnya sama dengan Mu'tazilah Qadariyah, khilaf pada kafir. Ada setengah mengatakan kafir, ada setengah mengatakan dosa besar, fasik lagi mubtadi'. Tapi pesen sama ke tak? Tuhan letak kudrah di kita, Tuhan letak tajam di pisau, Tuhan letak panah di api. Sampai masa kudrah di kita lah yang berperanan, atau Qadariyah. Sampai masa tajam tu yang memberi bekas pada memutuskan. Sampai masa panah tu yang memberi bekas pada menghanguskan, bukan Allah. Tu tabi'iyun. Hak tidak dihukumkan kafir. Sebab apa tak hukum kafir? Sebab ada kaitan dengan Allah. Sini Qadariyah hak tak hukum kafir pada atas pandangan muktamad ni kan. Kudrah yang beri bekas, bukan Allah. Kudrah hamba yang bekas. Ada ni. Tapi kudrah bagaimana? Kudrah hamba bagaimana? Allah juga bubuh. Ada standar dengan Allah tu kan. Lepas tu tak hukum kafir atas pandangan muktamad. Pisau memutuskan sendiri, bukan Allah buat. Api menghanguskan sendiri, bukan Allah buat. Tapi pisau memutuskan sendiri sungguh-sungguh ke? Dengan tajam yang Tuhan jadikan di batu pisau. Ada kait dengan Allah juga sikit. Dengan panah yang Tuhan jadikan di api, ada kait dengan Allah sikit. Hak tu hak khilaf pada kafir. Tapi bukan ahli sunnah. Kita ahli sunnah, betul tak Tuhan letak kudrah di hamba? Betul. Kita berpegang. Itu makhluk Allah. Betul tak Tuhan letak tajam di pisau? Betul. Makhluk Allah. Allah boleh jadikan pisau tajam, Allah boleh jadikan pisau tumpul. Makhluk Allah. Allah jadikan panah di api. Betul. Tapi sampai masa kudrah di hamba, makhluk. Tajam di pisau, makhluk. Panah di api, makhluk. Makhluk bekas sama sekali.
Gitu kita ahli sunnah. Ada. Tapi kadang-kadang orang tukar sebab lebih kurang sama je. Kudrah Tuhan letak di hamba. Kudrah bekas qadariyah. Tajam Tuhan letak di pisau, tajam bekas. Bukan qadariyah. Puak tabaiyun, puak tabi'ah dipanggil. Ada ni. Itu nak tambah sikit lah. Sebab dia dekat-dekat dengan qadariyah berkaitan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni kadang-kadang ni saya pernah cerita lah. Hak cakap isnad majazi sandar pada sebab tu sandar lah. Dia cakap molek. Lepas makan ubat sembuh dengan izin Allah. Alhamdulillah, selepas saya makan ubat ni sembuh saya dengan izin Allah. Comel lah gitu, apa cakap berlapik. Kalau dia cakap Allah ubat ni power sungguh, padang ubat ni mahal, doktor pakai yang recommend. Sekali telan je penyakit itu macam ambil cabut buang je. Orang cakap sedap tu kan. Tapi itu hanya isnad majazi. Kita tak petika akidah dia. Yang petika, kita tak petika. Hak nak cakap comel. Alhamdulillah dengan izin Allah selepas makan ubat tu jadi sembuh. Okeylah, comel lah, ada masalah. Dia sambung pula. Allah mengizinkan kandungan obat tu menyembuhkan saya. Jadi Allah mengizinkan ni, Allah menyembuhkan sendiri ke? Allah membenarkan khasiat di obat tu menyembuhkan? Allah membenarkan khasiat di obat tu menyembuhkan. Bukan Allah menyembuhkan sendiri. Tak ada kodok-kodok lah situ. Punah lah pegangan gitu. Dia panggil puak tabaiyun. Mana apa? Obat menyembuhkan sendiri dengan khasiat yang terletak di obat. Ada ni. Pemakanan tu kan, pemakanan habatus sauda ke minyak zaitun ke pemakanan tu kan. Ada tak khasiat di dalam tu? Ada khasiat. Khasiat tu bagaimana? Allah yang jadikan. Orang sekarang kajilah. Sampai masa makan habatus sauda minyak zaitun jadi sihat. Sihat bagaimana? Allah mengizinkan khasiat di minyak habatus sauda minyak zaitun untuk mensihatkan kita. Allah mengizinkan mana Allah yang menyihatkan ke? Allah membenarkan khasiat tu yang menyihatkan? Allah membenarkan khasiat tu menyihatkan. Itulah puak tabaiyun yang tidak mengesahkan Allah pada perbuatan, tolak qada dan qada Allah sekalian perkara. Jadi qada dan qadanya apa? Letak khasiat di habatus sauda minyak zaitun sampai masa menyembuhkan, menyihatkan, bukan qada dah. Bukan perbuatan Allah, perbuatan khasiat yang ada di pemakanan tu. Itu bukan ahli sunnah jemaah. Itu dia panggil puak tabaiyun. Tapi kalau berpegang obatlah semata-mata menyembuhkan, tak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah, semula jadi. Itu kafir ijma' ulama. Di tabaiyun ada dua golongan. Ni kita bicara dah. Ni kita bicara dah ni. Ni sebagai tambahan je lah. Kawan cukup dah masa ni. Cukup masa. Macam sebelum melepas lah. Bukan tak mau buka ruang untuk bertanya, tapi perkara ni bukan faham pegang je. Lepas tu berhenti setakat tu. Jangan Nabi kata fa'amsiku, tahan diri kamu daripada membahas-bahaskan kenapa begini. Jangan. Itu Nabi larang, Nabi pernah melihat sahabat berbahas-bahas dalam bab qada qadar. Hadis meriwayatkan merah muka Nabi yang mulia. Marah. Nabi pun bersabda, Abi Haza umirtu, ni ke diperintahkan kamu. Abi Haza ursiltu ilaikum, ini ke hikmah diutuskan aku pada kamu. Nak duduk persoalkan bab qada qadar. Nabi larang. Merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mana? Faham? Pegang, berhenti. Tapi jangan berhenti awal-awal. Jangan berhenti awal-awal. Berhenti awal-awal. Kau tak jadi ahli sunnah kalau tak faham molek. Ni ada pula. Jangan huraf panjang-panjang. Lepas tu berhenti, setakat tu je. Orang pun tak faham pun lagi. Kena huraf molek. Dok sekarang ni dalam kitab Fatih Faridah kita ingat dahulu. Berapa muka surat dalam bicara sifat iradah? Kan panjang kan? Buka dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia ada bicara bab sifat Allah Ta'ala dalam kitab Arba'in.
Ada bicara bab kudrah Allah, ilmu Allah, iradah Allah, sama, basar, kalam. Ada bicara bab hari kiamat, ada bicara bab nubuah kenabian. Bicara sifat-sifat Allah ni, sifat takdis, mukhalafah ke, dalam suku setengah muka surat je. Suku setengah muka surat gitu je. Bicara hari kiamat tu satu muka surat je. Tapi luas, bahasa ni panjang, satu muka surat tu banyak. Bicara nubuah kenabian, dua muka surat dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi bicara sifat iradah, 7 muka surat setengah. Panjang. Bicara ilmu, saya ada buat catatan, 1/4 muka surat. Bicara mukhalafah takdis, setengah muka surat. Bicara sama, 1/4 muka surat. Bicara kalam, 1/3 muka surat. Bicara iradah, 7 muka surat setengah. Bicara apa? Bicara bab qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Mana kena ambil molek, lepas tu faham, pegang, berhenti. Jangan berhenti awal-awal tak faham. Jangan habis hak dah, kita nak soal lagi. Jangan. Dia ada hak dia. Ada hak dia. Faham, pegang, sudah fikirlah. Tak ada apa ni pening. Pening ni kita dah fikir. Kenapa hak jahat takdir Tuhan juga? Kenapa? Pening. Apa apa tu? Pening hatuk kepala sendiri. Siapa suruh fikir seumpama tu? Wajib berpegang ada itu semua Tuhan juga. Kenapa? Tak ada soal lah. Pening. Pening tu kita memeningkan diri kita sendiri. Hanya faham, pegang. Jangan persoal. Nak muzakarah tu kita bincang lah, untuk ada timbul-timbul sikit-sikit tu kita muzakarah lah. Sebab kita ni habis dah ni nak masuk sifat Rasul. Nanti saya sebut tadi kan, di hadapan ada cerita bab istighna iftikar tu. Istighna iftikar undur balik lagi kan bab qada. Baik, bicara istighna iftikar tu mengenal Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Ilah sembahyang sebenar yang bersifat dengan istighna iftikar. Mungkin kita akan, kalau boleh sentuh kita akan sentuh lagi. Tapi kalau kita tajuk kok, habis dah kita bicara berkaitan dengan beriman dengan Allah dan beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bicara berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dimasuk pula kepada wajib bagi Rasul 4 perkara, 4 sifat: sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Wallahu a'lam. Kita 3 minggu turut-turut. Kemudian 2 minggu pakai waibo. Gitulah. Lepas tu kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala permudahkan kita. Tak faham, ulang dengar semula. Tak faham satu kuliah, cari kuliah lain. Dengan ustaz tu, saya tak boleh nak turut. Sebab apa? Cakap laju ke, cakap bolong ke, cakap apa ke, cari ustaz lain. Jangan tak faham dengan ustaz tu. Cerita bab qada-qada, lepas tu tak mau belajar tak mau belajar. Lepas tu semayang puasa nak letak mana? Akidah tak ada. Cari guru lain, cari ustaz lain, cari kitab lain. Pada ni. Tu jangan berhenti dah bab ni. Tapi kita ni ada live FB. Mana kita boleh ulang dengar. Insya-Allah. Mohon kepada Allah biar Allah permudahkan kita, bukan hanya kita faham kita sendiri, kita minta Allah Taala beri kita sampai tahap kita boleh memahamkan kepada anak cucu kita sendiri. Jangan harap ke sekolah, jangan harap ke agak surah-surah di kuliah. Kadang-kadang tak bercara mana pun, tak bercara pun bab fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, kadang-kadang ceramah je. Maka hak ni balik pada kita sendiri sebagai ibu bapa. Walaupun kita bukan ibu bapa, kita hanya tok nenek, itu cucu kita ada peluang kita cuba ajar kepada mereka. Sebab mak ayah dia tak ajar, sebab mak ayah tak reti, kerana kita mak bapak tak ajar mak ayah dia pada masa mak ayah dia tu budak-budak dulu. Kita ajar pada cucu. Sebab anak cucu adalah bekalan kita untuk hari akhirah kita. Tapi kalau anak cucu semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, berjemaah dok tinggal, tapi akidahnya salah, bukan bekalan kita. Mana kita minta sampai peringkat kita boleh bercerita. Bukan hanya untuk faham pegang sendiri tu tetap dah kitanya. Faham pegang sendiri tu tetap dah. Kita naknya pada peringkat kita boleh memahamkan. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah manfaat untuk anak cucu kita. Fardu ain manfaat seorang, fardu ain. Fardu ain manfaat seorang. Fardu kifayah boleh bagi manfaat pada orang lain. Kita bukan orang lain mana? Orang lain anak cucu lah, orang lainnya. Keluarga kita, adik-adik kita, kawan kita.
Tapi nak memahamkan ni untuk manfaat umum ni, itu fardu kifayah. Untuk kita sendiri, itu fardu ain. Untuk sendiri, itu cukup mudah. Tadi kita minta biar kita boleh menyampaikan. Satu kalimah yang kita sampaikan ilmu agama lebih baik daripada ibadah setahun. Satu kalimah kita sampaikan, satu perkataan kita sampaikan ilmu agama lebih baik daripada ibadah setahun. Dan kita nak cakap satu kalimah. Qada. Kata apa ni tu? Qada. Qada je satu kalimah boleh dah pahala. Pada satu kalimah tu seperti ibadah setahun. Lepas tu kita ajar ilmu apa? Bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tasawuf, ilmu usuluddin. Sama-sama ilmu agama ni, sama-sama fardu ain, tapi ilmu usuluddin lah ilmu yang paling besar sekali. Biar dapat peluang seumpama tu, anak cucu kita waladun salihun, anak cucu kita ilmun yuntafa'u bih. Pada ni ilmu akidah anak cucu bagaimana? Kita yang ajar. Maka kita dapat pahala ilmun yuntafa'u bih, pahala yang berpanjangan, dan dia pula anak cucu kita. Apa jadi gitu? Untuk bekal akhirah kita, bekal yang berpanjangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.